Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir." Hadis ini berkenaan dengan masa bertempuh taubat itu. Taubat ini masih lagi terbuka, pintu taubat masih terbuka sehingga berlaku apa yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah, katanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, itu salah satu tanda dari hari kiamat." Disebut dalam hadis yang lain. Tanda hari kiamat itu antaranya adalah terbitnya matahari dari barat. Tentang hadis itu ada juga yang memberikan makna yang lain, soal makna yang secara isyarat, bukan makna sebenarnya. Tetapi saya cenderung pada makna yang sebenarnya, yang tidak menolak juga makna yang diisyaratkan barangkali. Isyarat maknanya terbit matahari barat itu bangsa Islam akan bangkit di barat. Allahu a'lam, ada juga kebenaran. Tetapi secara tertulisnya menyebutkan syams, matahari lah. Matahari lah. Namanya makna hakiki matahari lah. Makna sebenarnya matahari itu matahari. Jadi matahari terbit dari barat. Jadi ketika itu pintu taubat tertutup. Tidak ada lagi dah tengok bangun pagi tengok matahari terbit dari barat. Nak ke masjid, nak ke surau, apa semua apa ni tak ada dah. Sebab pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu kata pun tak tahulah, tapi dua tiga hari lepas saya baca satu artikel NASA, satu agensi apa ni yang mengkaji tentang angkasa lepas dan sebagainya, mengatakan matahari akan terbit dari barat dalam beberapa tahun lagi. Wallahu a'lam. Itu kajian mereka. Betul tak betul pulang, tapi kita yakin betul itu akan berlaku. Maksudnya wallahu a'lam. Tapi kajian NASA mengatakan tak berapa lama lagi dia berasal kepada putaran bumi ke macam mana tu. Jadi itu akan menyebabkan matahari terbit daripada barat. Melawan yang sudah beriman, orang beriman tapi tak buat amal soleh, tak melakukan apa. Jadi bila matahari terbit barat, orang nak mula pun tak ada lah. Ketika itu dah stop, tak sila. Sebab masa itu mesti penuhnya. Masjid surau mesti penuhnya. Kalau ada matahari terbit dari barat mesti penuhnya. Jadi tak ada lah masa itu. Taubat tak diterima, nak tambah amalan pun tak ada. Kalau sebelumnya tak pernah sayang, apa ni, tiba-tiba masa itu baru nak apa ni, tak ada. Itu taubat pun itu tutup Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahawa sehingga matahari terbit daripada sebelah barat. Allah Taala terima. Sebelum itu terima. Besok terbit hari ini taubat. Besok tengok terbit. Alhamdulillah. Maknanya taubat dia. Tapi setelah terbit besok bangun, kalau perasan, kadang-kadang kita tak perasan juga. Tengok matahari di jalan. Itu satu hal. Sebab benda tu benda biasa. Jadi kita tak rasa apa-apa. Sedangkan itu satu tanda kekuasaan Allah yang ada di sekeliling kita, langit dan bumi. Tapi sebab bangun lagi itu juga kita tengok apa, tak ada melihat bahawa itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, pokok-pokok dan sebagainya semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu juga diperhatikan. Tengok macam mana kejadian, dan itu boleh menambahkan insya-Allah keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang langsung tak peduli apa yang ada sekeliling. Itulah ayat yang panjang menyebutkan tentang kejadian
menunjukkan bahawa untuk orang-orang yang berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kecil kejadian itu, semua umpama lebok itu sebut dalam Al-Quran. Apa juga ciptaan Allah sebenarnya dia tanda kekuasaan, tanda kemahiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makhluk inilah penzahiran. Makhluk ni Allah Taala jadikan tempat mazhar penzahiran sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak tahu Allah itu bagaimana sifatnya. Ini dikatakan Maha Kuasa. Ini dikatakan ilmu melalui makhluknya. Jadi makhluk ini adalah tempat penzahiran. Tempat Allah menzahirkan segala sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Itu lagi matahari yang besar itu, langit dan bumi, semua itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca dulu, kemudian tengok mana kejadian langit dan matahari dan sebagainya itu. Hadis ini sahih riwayat oleh Muslim. Kemudian seterusnya juga tentang tempoh itu daripada Abi Abdul Rahman Abdullah bin Umar Al-Khattab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba. Yaqbal taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Selama mana belum gharghar. Gharghar itu gharghar. Gharghar itu maknanya nyawa dah sampai ke hakum. Jadi bahasa Arab ni kadang-kadang dia ambil kata bunyi. Dia kira nyawa itu gharghar itu. Gharghar jadi kalau dah sampai gharghar, dah sampai ke sini dah nyawa, baru nak taubat, yang tu tak terima. Macam Fir'aun. Fir'aun pun dia taubat. Fir'aun tu dia bertaubat tapi nyawa dah sampai sini. Dalam Al-Quran sebut amantu bila Musa, amantu lima amanat Bani Israil. Aku beriman dengan apa yang Bani Israil beriman. Beriman Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dah sampai sini, dah sampai ni tenggelam dalam laut itu, laut itu dah nak mati dah. Jadi bila pada itu ada malaikat yang ambil lumpur laut tu sumbat dalam mulut dia. Dan mampu dia baru nak taubat. Jadi ketika itu tidak lagi diterima taubat. Taubat ditutup apabila nyawa telah sampai gharghar, yugharghir. Gharghar itu artinya dah sini dah. Selagi belum sampai ke gharghar, nyawa belum sampai ke situ, maka pintu taubat masih terbuka, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ni boleh. Dan taubat ni sebagaimana yang disebut, dia tidak ada kota. Bukan sebab taubat sekalian. Jadi kalau apa ni sebab itu kena betul. Taubat ni kalau agak muda lagi, kalau nak buat balik jangan taubat siapa pula yang macam tu. Taubat ni tak kira berapa kali. Yang penting cukup syarat dia. Syarat taubat itu ada apa? Tinggalkan maksiat itu, kemudian menyesal dan berazam mengukuhkan, kemudian tak nak balik melakukan. Yang itu taubat. Nasifah namanya. Cukup syarat itu, maka itu taubat. Ketika itu Allah Ta'ala terima insyaAllah. Jadi cukup syarat itu. Cuma yang payah kadang-kadang azam tu. Azam tu yang tak putus azam. Maknanya azam dia tekad dia tidak tak putus. Kadang-kadang masa dia muda dia bimbang apa ni.
Dia kena azam, dia nak meninggal. Kalau ditakdirkan dia kembali balik melakukan dosa itu, 5-6 bulan lepas itu dia buat balik. Taubat lagi. Taubat balik. Cuma jangan dia berazam memang 5 bulan nanti aku buat balik. Yang itu tak nama taubat lah. Sebab dia tak cukup syarat taubat. Syarat taubat mesti berazam, tak nak buat. Nak tinggal ni tak nak buat dah. Menyesal tak nak buat. Tiba-tiba kalau runtunan hawa nafsunya dengan kawan-kawan yang ada di sekelilingnya, dia buat balik. Dia taubat balik. Dia tidak ada taubat ni sekali je ke tak? Beratus kali ke, 1000 kali ke, tak ada masalah. Malah kalau dia berkata demikian, artinya dia bertaubat dengan cukup syarat, kemudian berulang-ulang melakukan, sehingga Rasulullah SAW mengatakan walaupun 70 kali sehari. Artinya kamu ulang melakukan dosa itu. Taubat, kata buat lagi. Taubat buat balik. Pagi taubat, tengah hari buat balik. Yang itu baru 4 kali ya. Sehari malam. Kalau lebih kurang. Rasulullah kata 70 kali. Kalau ulang dosa yang sama 70 kali sehari, kamu bertaubat, maka kamu termasuk orang yang dikasihi Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya Allah kasih pada orang yang banyak bertaubat. Cuma syarat itu saja yang perlu dipenuhi. Tinggalkan, menyesal, kemudian berazam, bertekad untuk tak nak kembali melakukan dosa. Hari ini taubat, pagi taubat, petang buat balik, taubat balik. Bersungguh. Dan sebab itu Imam Ghazali mengatakan tak ada ruginya orang yang bertaubat. Segera bertaubat, malah dia membawa keuntungan. Sebab itu taubat jangan ditangguh. Keuntungan yang sangat banyak. Satunya tadi yang itu. Kalau tangguh, itu sebenarnya adalah bisikan syaitan. Di mana diperolehi keberanian menangguhkan taubat? Di mana? Apa jaminan? Siapa yang berani menjamin tentang umur kita? Besok kita masih hidup. Siapa berani jamin? Tak ada siapa yang berani jamin kalau dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok dia mungkin mati. Lalu bagaimana boleh menangguhkan taubat? Macam mana berani pula tangguh taubat kalau besok nak mati? Jadi orang yang menjegerakan taubat mendapat keuntungan yang sangat banyak. Tak ada masalah. Taubat banyak-banyak. Sehari Rasulullah SAW beritakan hari yang lepas istighfar 70 kali sehari, 100 kali sehari. Ini mohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rugi orang yang menangguhkan tangguh. Nanti dah pensiun dan nak taubat. Pergi Mekah sekali, itu taubat. Kalau sempat. Jadi itu sebenarnya menunjukkan kebodohan kita tentang hakikat sebenar. Tentang umur tak ada siapa yang boleh menjamin. Kalau dia orang yang benar-benar cerdik, maka dia akan segera bertaubat. Dan taubat ini penting. Taubat ini maknanya minta ampun daripada dosa-dosa yang dilakukan. Taubat ini penting, antaranya sebab tanpa taubat, istighfar, taubat tak ada, dia boleh menyebabkan kita jadi payah untuk melakukan ibadah. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, syu'um taubat. Syu'um ini maknanya kecelakaan, kesialan dosa. Kesialan dosa dia. Tak ada taubat ni, dosa dia ada kesial dia. Syu'um dia antaranya pasal dia menghalang kita daripada melaksanakan
tujuan kejadian itu saja itu mengabdi diri kepada Allah SWT. Sebab dosa ni berat. Kalau kita tak nampak dosa apa ni, tapi dia hakikatnya dia berat. Itu orang yang menanggung dosa, yang ada dosa, tak mampu nak buat ibadah ni, tak mampu nak buat. Walaupun dia tahu kadang-kadang tapi tak ada nak buat. Tahu berdoa tu baik, tahu sembahyang tu baik, tahu sembahyang sunat itu baik, tapi tak ada buat. Apa puncanya? Antara punca utamanya kerana menanggung dosa. Pasal ada dosa yang kita tidak bertaubat dengan Allah SWT, sebab itu tak mampu untuk melakukan ibadah. Iaitu kena banyak bertaubat. Dengan itu mudah-mudahan akan jadi ringan. Bila ada dosa maksiat yang kita tidak bertaubat, dia tanggungan yang sangat berat. Sebab itu kita tak boleh nak buat. Kita boleh rasa diri kita sendiri kan tak tahu. Tak tahu yang tu baik, yang ni baik, semua baik. Kita dah belajar yang tu baik, tapi tak boleh buat. Itu antara sebab. Antara sebabnya kerana masih banyak dosa yang kita belum bertaubat. Dosa ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita rasa bukan dosa, tapi sebenarnya dosa. Dosa ni bukan hanya yang zahir, yang tersembunyi. Kenapa? Wazaru zahir isma batin. Tinggal telah dosa yang zahir dan yang batin. Yang zahir adalah mencuri, memompak, itu tak. Kalau yang batin masih banyak lagi. Yang juga dosanya bukan kurang besarnya. Dosa batin ini, penyakit hati, hasad, dengki dan sebagainya adalah dosa. Yang tu kadang-kadang tak rasa. Dia tak mencuri, tak memompak, tak rasuah, tak tipu orang. Tapi dosa-dosa yang batin bagaimana? Kadang-kadang yang itu kita terlepaskan. Sebab itu kena banyak bertaubat. Sama dosa yang aku tahu ya Allah, antara dosa yang aku tak tahu, aku tak sangka dia sebagai satu dosa. Kemudian hadis seterusnya hadis ini panjang. Itu hadis daripada An Zirri Ibn Qubaish, sahabat Rasulullah. Sorry, Zir bukan sahabat. Zir ini tabi'in. قال أتيت صفوان بن عسار رضي الله عنه أسأله عن المسح عن الخفين، فقال ما جاءك بي يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطلب عنه يرضى بما يخلق. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت أمرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفر أو مسافرين أن لا يلين خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهواء شيئا؟
Qala na'am. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu 'inda idh nadahu a'rabi bi sawtin lahu jahwari ya Muhammad fa jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sawti ha'u fa qutla wayhak awdu min sawti fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha. فقال والله لا أغضب. قال العربي المرء يحب القوم ولما ينحط بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر باب من المغرب نصير تعضي أو يسير الراكب بعضي 40 أو 70 عاما. قال سفيان الرواة قبل الشام. فذكر الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتابع لا يغلق حتى ترى الشمس منه. Maksudnya daripada Zaid ibn Hubaysh katanya, aku datang berjumpa dengan Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepadanya, ini Zaid berkata, aku bertanya kepada Safwan tentang hukum mengenai menyapu khuf di atas kaki. Khuf ini adalah stokin kulit yang dipakai. Dia ada syarat-syarat lah, disebut dalam kitab fikih. Artinya boleh pakai stokin itu, syaratnya sebelum itu kena bersuci dulu, antara syarat dia. Artinya dah ambil wuduk, kemudian dia pakai stokin kulit itu. Kemudian selepas itu, kalau terbatal wuduknya, dia tidak perlu lagi menanggal stokinnya, stokin kulit. Kemudian stokin itu ada syaratnya lah, di Mekah ada jual itu. Di Mekah dia ada jual stokin yang buat ada kulit. Syaratnya mesti kulit itu tahan, tak masuk air dan sebagainya. Itu adalah dibilang tentang syarat stokin itu pula. Tapi setelah dipakai itu, lepas dia wuduk, dia pakai stokin itu. Kemudian bila dia nak wuduk lagi, dia tak perlu menanggalkan stokin itu. Artinya hanya cukup menyapukan di luar stokin. Jadi usulnya bagi orang yang berpenyakit ke sejuk ke tak boleh selalu kena air, gitu. Boleh bagi orang yang mustatin macam kita sini pun boleh. Cuma dia syarat dia sehari, kalau orang yang mustatin sehari semalam sahaja. Sehari semalam sahaja. Lepas itu dia kena buka lagi, ambil wuduk balik, pakai balik. Selang apa ni? Sehari semalam dikira daripada sehari semalam tu dikira daripada mula batalnya air semayang. Kita ambil air semayang, pakai khuf, itu kita pakai. Misalnya maghrib tadi, petang tadi, pukul berapa? Pukul 6 tadi kita ambil semayang, pakai khuf. Itu semayang maghrib, untuk tak batal lagi, sampai semayang isyak pun tak batal lagi. Pukul 10 malam dah baru batal itu. Dikira daripada pukul 10. Sehari semalam. Maknanya sampai pada 10 malam besok. Sehari semalam. Dia tak perlu menanggalkan khuf itu. Ini sapu saja di atas stokin kulit itu. Bagi yang musafir boleh 3 hari 3 malam. Jadi yang ini ditanya oleh Zaid bin Hubaysh. Dia tanya tentang khuf ini, yang memakai stokin kulit. Maka Safwan bertanya, mengapa engkau datang wahai Zaid? Datang buat apa ni? Aku menjawab, kata Zaid, aku untuk menuntut ilmu, ibtigha' al-ilmi.
Aku datang ini nak menuntut ilmu. Jadi ini antaranya juga pengajaran tentang menuntut ilmu ini. Ini kalau ada kemuskilan dalam khususnya dalam agama, kena cari penyelesaian. Ini dia yang dia pada masalah itu bukan masalah yang kita kata penting sangat. Ya pukhuf pun. Tapi karena ilmu. Sedang kita banyak masalah kadang-kadang dalam ilmu, agama, berhubung soal akidah dan sebagainya, kita senyap ya. Yang kita tak tahu. Sedangkan itu masalah agama. Dari keliruan masalah akidah pun kena cari penyelesaian, kena tanya orang-orang yang berilmu. Juga dengan soal-soal yang lebih penting yang dalam apa ni? Salah kita, sembahyang kita bagaimana yang tu, dan ini Zaid ni datang ni nak tanya soal khuf je, nak pakai khuf macam mana. Yang kita katakan bukanlah benda yang sangat penting dalam agama ini. Tapi dia datang bertanya, bersungguhan dia nak mengetahui tentang masalah agama, menuntut ilmu agama. Dan kemudian dia berkata lagi, Safwan berkata, sesungguhnya para malaikat, itu tentang kelebihan menuntut ilmu, menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena gembira dengan apa yang dituntutnya itu. Menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu utama soal dalam bab yang awal dulu tentang ikhlas. Kadang-kadang menuntut ilmu ini bukan kerana Allah, kerana kemegahan dan sebagainya, atau kerana mencari habuan dunia. Imam tadi sebutkan dalam bab menuntut ilmu, in kunta taqsidu talab al-'ilm, jika sekiranya kamu berniat dengan menuntut ilmu ini kerana dijana maksud dunia, kerana nak mengumpulkan harta benda dunia, nak cari harta benda dunia, antasan hari ini kamu sedang berusaha meruntuhkan agama kamu. Nasrul Imam Ghazali sebut, kalau sekiranya kamu berniat dengan menuntut ilmu ini di manhajul nas ilaih, untuk nak menarik, mencenderungkan muka-muka manusia kepada kamu, dengan mencari kemasyhuran, kemegahan, supaya orang tertumpu pada kamu. Wantasan diri, kamu juga sedang berusaha meruntuhkan agama kamu. Jadi menuntut ilmu mesti semata-mata mencari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, memberi guna. Ilmu agama tak mesti bermanfaat. Kadang-kadang ilmu agama tapi membawa kemudahan. Itu niat kena betul. Barulah akan mendapat kelebihan seperti yang disebutkan, sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya pada penuntut ilmu dan setuju reda dengan apa yang dia tuntut. Kemudian barulah Zaid berkata, telah timbul keraguan di hatiku. Dia ragu mengenai halnya pukhuf. Dia ragu rasa salahnya pukhuf sahaja, sesudah membuang air besar dan atau air kecil, mengenai tempoh yang dibenarkan tadi. Kalau buang air besar atau buang air kecil macam mana? Sedangkan seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Zaid kepada Safwan, kalau sahabat Nabi kalau dengar ada bagaimana Rasulullah kata tentang orang pakai khuf, betul tempoh dia pakai itu sehari semalam, gitu kan? Dia buang air besar, air kecil, macam mana? Kena buka khuf dia ataupun tidak? Itu je kemuskilan dia. Aku ingin tahu, adakah kau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW menyebut suatu perkara tentang hal itu? Jawabnya, iya. Kata Safwan, ada. Baginda menyuruh kami supaya tidak membuka khuf selama 3 hari
3 malam melainkan berhadas besar. Juga tidak, artinya kalau musafir, karena ya'muruna idza kunna safaran. Kalau kami musafir atau musafirin, kami tidak menanggalkan khuf itu selama 3 hari 3 malam melainkan berhadas besar, illa min janabah, melainkan berhadas besar. Kalau ada besar baru buka. Tetapi jika buang air besar atau air kecil, tidak perlu dibuka. Jadi tak perlu buka, boleh lagi. Sekadar buang air besar, buang air kecil. Kalau tak boleh yang tu, tak ada makna berpakai 3 hari 3 malam. Tak orang tak buang air kecil. Apa ni? Air besar 3 hari 3 malam. Jadi buang air besar, buang air kecil tak ada masalah. Artinya tak boleh ditanggal, masih boleh menyapu di atas khuf itu. Kecuali kalau berhadas besar. Berhadas besar dia kena buka, mandi, kemudian ambil uduk, balik, pakai balik. Maknanya batal. Tak boleh dah 3 hari 3 malam. Ataupun bagi yang tidak musafir, cari semalam itu batal kalau telah datang hadas besar. Kemudian itu berhubung dengan apa ni? Kemudian aku bertanya lagi, adakah kau pernah mendengar baginda menyebut mengenai kasih sayang? Jawab ni ya. Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, tiba-tiba seorang badui memanggil baginda dengan suara yang keras. Hai Muhammad. Badui. Baduinya Arab kampung yang tak ada. Arabi. Orang Arab badui. Yang biasanya tidak ada pendidikan dan kasar. Panggil dia kasar. Jadi dia panggil Nabi Muhammad dengan suara yang keras buat macam orang biasa. Muhammad. Rasulullah SAW menjawab dengan nada yang sama. Ya. Dia keras. Sebab keras sikit. Orang lembut kan dia pun apa ni. Dia biasa ke. Aku berkata kepada orang badui itu. Kata Safwan. Malang kau. Rendahkan suaramu. Waihat, kata apa ni? Kata Safwan, apa hal kau ni? Rendahkan suara tu. Ini Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau berada di samping Rasulullah SAW itu ada. Orang yang beriman, dia boleh meninggikan suaranya Rasulullah SAW. Kemudian engkau sepatutnya tidak bersuara sedemikian. Yang tinggi sangat suara. Tak ada adab. Kata badui itu lagi, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suara aku. Majlis itulah. Menjerit, panggil Allah kambing dia, Allah lembu dia, Allah apa ni, unta dia, suara dia tinggi. Jadi dah biasa macam tu. Bagaimana orang yang mengasihi sesuatu kaum tetapi tidak dapat mendampinginya? Dia kata apa? Artinya dia tanya, dia panggil nama ini, tanya tapi cara dia tu, cara dia tu keras sikit kan, akhlak dia kurang. Tapi padahal dia dengan orang kampung Arab apa ni, Badui yang begitu. Tapi dia bertanya tentang bagaimana orang yang mengasihi sesuatu kaum tetapi tidak dapat mendampinginya. Tak dapat jumpa apa, tak dapat. Lantas Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Rasulullah menjawab,
Bagi juga dia tanya untuk mengetahui kepada dia tanya. Maknanya orang yang kasih pada seorang tapi dia tak jumpa orang tu. Macam mana orang tu? Lalu Rasulullah menjawab, al-mar'u ma'a man habba yaumil qiyamah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, seseorang itu akan bersama berjumpa dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat. Kita tak jumpa Allah. Tapi kalau kita mengasihi Rasulullah, kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Itu maksudnya. Kerana orang yang kasih pada seorang tapi tidak jumpa. Macam mana? Sebab kata al-mar'u ma'a man habba yaumil qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihi. Para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, para ulama yang dulu yang kita sebut bahagia kisah, kita tak berjumpa dengan mereka, tapi kita kasihkan mereka karena jasa yang sangat besar. Para sahabat Rasulullah SAW, para ulama yang kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang bersama mereka yang dikasihi. Azan. Azan. Okey. Kemudian Rasulullah SAW terus bercerita kepada kami mengenai peristiwa sebuah pintu gerbang sebelah barat yang lebarnya sejauh jarak 40 hingga 70 tahun perjalanan dengan menunggang binatang. Kata Abu Sufyan, seorang perawi hadis, pintu gerbang itu letaknya sebelah negeri Syam. Syam itu di Syria, Jordan, masuk Lebanon itu Syam. Cuma sekarang ni disebut Syam itu Syria. Sebenarnya asalnya Syam itu 3 buah negara itu. Jordan 3 tempat. Jordan, Lebanon dan Syria, 3 buah negara itu dikira Syam pada ketika itu. Sekarang kalau disebut Syam, Syria. Mula kalau lebih khusus lagi disebut Syam itu adalah Damaskus. Disebut Syam maknanya Dimashq. Jadi mengikut hadis itu, pintu gerbang yang disebut Rasulullah SAW itu yang luasnya seluas 70 tahun perjalanan dengan menunggang binatang. 70 tahun luas tu. Hanya di langit. Letaknya di sebelah negeri Syam yang dijadikan sejak dia, yakni Allah menjadikan segala lapisan langit dan bumi. Apa pintu itu? Pintu gerbang itu apa? Itulah pintu taubat. Terbuka untuk taubat, maftuhan lit-taubat. Pintu gerbang itulah pintu taubat yang masih terbuka. Hanya luasnya pintu taubat Allah Subhanahu wa taala ini. 70 tahun perjalanan menaiki kendaraan, kalau kuda 70 tahun berapa luas. Dan tidak tertutup. Pintu gerbang itu tidak akan tertutup sehinggalah terbit matahari dari arah barat. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayat oleh Tirmizi dan lain-lain. Artinya para perawi hadis yang lain. Jadi itu dimasuk oleh Imam Nawawi dalam bab taubat, walaupun bab taubat kemudian. Jadi itu panjang cerita untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi ada sedikit tentang pintu taubat yang sangat luas, yang masih terbuka sehingga matahari terbit daripada barat. Jadi akhirnya kita jangan lagi menangguhkan taubat. Sebab mungkin matahari terbit barat, kita tidak tahu, tapi kita sendiri kematian kita tak tahu bila, mungkin malam ini, mungkin besok. Sebab itu kena segera bertaubat. Bagaimana disebutkan tadi, tak ada satu kerugian pun menyegerakan taubat, malah kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.